Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan iman kepada kita semua. 大家平安。 Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan mengenai perang Harmagedon. Bagian yang kedua tentang serangan musuh. 今天我们继续讲哈米吉多顿的战争，敌人的攻击。 Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣生命讲道。 Sabat sore kemarin kita sudah membahas bahwa perang Harmagedon adalah perang terakhir di mana iblis akan menyerang daripada kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. 上个星期我们已经讲了哈米吉多顿的战争，就是最后的战争，就是他要对抗我们那个圣徒的帐幕。 Ya, peperangan terakhir ini sesungguhnya bukanlah peperangan secara fisik atau geografi. 最后的这个战争不是地理的战争，也不是肉体的战争， Tetapi adalah sebuah peperangan rohani, saudara. 是属灵的战争。 Walaupun peperangan secara fisik akan berlangsung, akan terus-menerus terjadi. 虽然肉体的战争也还是一直继续下去。 Kenapa peperangan fisik itu harus terjadi, saudara? 为什么肉体的战争一直发生呢？ Supaya bangsa Israel sesungguhnya bertobat, berseru memanggil nama Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. 让以色列人会悔改。 Ya, ketika sungai Efrat kering secara fisik, sesungguhnya musuh akan lebih mudah untuk bisa menyerang umat Israel. Ketika sungai Efrat itu kering secara fisik, maka musuh akan mudah sekali untuk menyerang. 以弗拉大河水如果干了，那个敌人会很容易打败。 Dan umat Israel memang harus menderita, saudara, supaya mereka bisa mencari Tuhan. 以色列要受苦，所以他们会寻找神。 Tetapi sungai Efrat itu juga menggambarkan adalah di mana perlindungan batas itu Tuhan buka. 埃弗拉大河水，埃弗拉大河也是 Perlindungan daripada Allah itu dibuka oleh Tuhan. 主耶稣打开那个保护的地方。 Ya, sehingga kita bisa bayangkan kemarin sudah kita bahas kerajaan 1000 tahun iblis dilepaskan untuk bisa menyesatkan seluruh bangsa. 1000年的国，我们已经谈了，就是那个撒旦被释放了。 Sekarang masih belum dibuka oleh Tuhan, saudara. 现在还没有打开。 Sekarang belum waktunya Tuhan melepaskan iblis dengan kekuasaan yang besar. 主耶稣还没有把那些魔鬼释放。 Tetapi ketika itu dibuka oleh Tuhan, waktunya sudah selesai kerajaan 1000 tahun, maka setan akan menyerang gereja. 但是如果已经打开了，就那些魔鬼就要攻击教会。 Karena iblis akan menyerang daripada kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. 魔鬼要攻击帐幕，圣徒的帐幕。 Ya, artinya iblis menyerang daripada gereja kita. 意味着就是魔鬼攻击我们的教会。 Bisa kita bayangkan, saudara ya? 我们可以想象， Sekarang saja sesungguhnya penyesatan itu sudah ada. 现在也有邪教也已经很多了。 Tetapi ketika Tuhan memberikan waktu kepada iblis, ya, iblis menyesatkan jauh lebih besar lagi. 但是如果已经释放了，它会被我们迷惑得更严重。 Sesungguhnya firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya secara pribadi. 这不是对你们，但是也是对我自己。 Karena serangan musuh itu akan lebih besar kepada pemimpin-pemimpin gereja. 因为敌人的攻击就是更严重，就对我们这些领导。 Dan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin yang berpengaruh, sesungguhnya iblis akan menggunakan itu untuk bisa menghancurkan gereja Tuhan. 他要用教会的领导打破这个我们的教会。 Nah, saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lihat serangan musuh apa yang akan diberikan dari si jahat kepada gerejanya.
我们要看这个恶魔要怎么打破我们这些教会呢？ Nah, mari bersama-sama kita buka dalam kitab Wahyu pasal 16. 请看启示录16章， Wahyu pasal 16, Saudara, 启示录第16章 ayat 13. 13节。 Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Nah, serangan musuh kepada kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihi yaitu gereja ketika kerajaan 1000 tahun itu telah selesai adalah 3 serangan ini, saudara. Terlalu panjang. 攻击的敌人的攻击， Ya, 3 serangan ini akan diberikan iblis ketika kerajaan 1000 tahun itu sudah selesai. 3个攻击就是要魔鬼要攻击如果 Ya, 1000年国已经结束了， dan ini akan menyerang daripada seluruh gereja sejati dimanapun dia berada. 这个要攻击在全世界所有的真耶稣教会。 Ya, kalau kita lihat di dalam slide PowerPoint yaitu mulut naga, mulut binatang, dan mulut nabi palsu. 如果我们看在这里，就是有龙口、野兽口，还有假先知。 Ya, kita lihat saudara satu persatu pada hari ini. Semoga waktunya cukup. Kita membahas tentang serangan yang pertama. 我们要一个一个的看，希望时间够。 Ya, yang pertama adalah mulut naga, saudara. 第一是龙口， Nah, saudara, kalau kita lihat, iblis akan menggunakan satu serangan daripada roh najis ini adalah mulut naga. 魔鬼就是要用这个龙口。 Ya, mulut naga ini apa, saudara? 龙口是什么呢？ Kita coba lihat dalam kitab Wahyu pasal 12. 请看启示录12章， Ya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. 启示录12章9节。 Saudara, kalau kita lihat, biasanya orang China menganggap naga itu satu binatang, lambang keberuntungan, lambang suatu hal yang baik. 中国人把龙当作是很好的意思， Tetapi dalam Alkitab, kita lihat pada Alkitab, naga itu bukanlah suatu hal yang baik. 但是在圣经里，我们看这个龙不是很好的。 Nah, kita lihat ayat yang ke-9. 我们看第9节， Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga ini adalah iblis atau Satan. 大龙就是魔鬼， Dia adalah si ular tua, saudara. 它就是苦蛇。 Nah, si ular tua ini, si naga ini, dia menyerang daripada perempuan. 大龙就是向女人攻击， Perempuan ini adalah gereja. 女人就是教会。 Nah, bagaimana serangan daripada naga ini kepada gereja, saudara? 大龙怎么攻击教会呢？ Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 12, kita bisa menemukan bahwa perempuan dengan naga. 在启示录12章，我们看龙和女人。 Pertama, naga menyerang daripada perempuan itu di hadapan perempuan itu. 第一就是龙向那个女人攻击。 Ya, kita bisa lihat bersama-sama di ayat yang keempat. 我们看第4节， Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, naga itu menyerang di hadapan perempuan itu. 龙就是站在那将要生产的妇人面前。 Nah, tetapi yang berbahaya lagi, saudara, 更危险的是， mulut naga ini 那个龙口 bukan hanya ekornya, 不是只有它的尾巴， tapi mulutnya ini bagaimana, saudara? 它的嘴巴怎么样呢？ Kita lihat ayat yang ke-15. 我们看15节，
Wahyu pasal 12 ayat yang ke-15. 启示录12章15节。 Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. 蛇从口中吐出水来，像河一样。 Nah, kalau kita lihat posisi ular itu di mana, saudara? 我们看这个蛇的地位在哪里呢？ Sebelumnya Alkitab memberitahukan di ayat yang keempat bahwa ular si naga itu berdiri di hadapan perempuan. 刚才那个告诉我们，那个蛇就是站在女人的面前。 Tetapi yang kedua, 但是 ular itu berada di kemungkinan besar adalah di belakang perempuan itu. 但是第二呢，有可能那条蛇、那条龙就是在那个女人的后面。 Apa yang dia lakukan? 他做什么呢？ Di belakang perempuan itu dia menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. 在女人的身后，从口中吐出水来， Supaya apa? 来做什么呢？ Supaya dihanyutkan. 要像河一样。 Oleh karena sungai itu, perempuan itu dihanyutkan. 因为那条河，那个女人被河水冲去。 Nah, saudara, serangan daripada si jahat yang pertama adalah mulut naga mengeluarkan daripada air sebesar sungai. 第一个攻击就是从龙口，它吐出像河一样的水。 Ketika dia menyemburkan air sebesar sungai itu di belakang perempuan itu. 它吐出水来，就是在妇人的后面。 Di mana perempuan itu tidak mengetahuinya. 那个妇人不知道，并不知道， Tapi tiba-tiba ada arus besar air sebesar sungai. 但是突然有强大的水流。 Ya, ini berbicara tentang apa, saudara? 这个讲什么呢？ Ini berbicara tentang arus dunia. 这个讲就是我们世界的水流。 Penulis kitab Ibrani memberikan nasihat kepada kita. Mari kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 2. 请看希伯来书2章， Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. 希伯来书2章第1节。 Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Perhatikanlah apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. 我们要注意，我们要听的是什么，所以我们不会被那个水流失去。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， si setan akan menyerang kita bukan dengan wujud yang menakutkan. 撒旦不会以可怕的形式来攻击我们。 Ya, setan bukan dalam wujud yang menyeramkan, yang membuat kita akhirnya bersandar kepada Tuhan. 他不是用可怕的形式来攻击我们， Tetapi setan akan menggunakan arus dunia untuk bisa menghanyutkan kita, saudara. 他用世界的水流让我们冲走。 Apa saja arus dunia itu? 世界的水流是什么呢？ Biasanya mengenai pemikiran, 就是思想、 nilai-nilai, atau konsep dunia yang dapat menghanyutkan kita. 世界的概念。 Nah, saudara, kalau kita lihat dalam dunia modern ini, 在我们现在的现代化， nah, apa yang dilakukan oleh si jahat untuk bisa menghanyutkan kita? 魔鬼会做什么呢？让我们冲走呢？ Pemikiran-pemikiran dunia apa yang sekarang ini beredar dalam dunia ini, saudara? 这个世界有什么主义呢？ Sehingga sadar atau tidak sadar, sesungguhnya si iblis ini sedang menyemburkan air sebesar sungai tanpa kita ketahui. 我们可能不知不觉没有感受到那个魔鬼正在喷水喷水很大的水。 Nah, kita lihat pada kesempatan kali ini 3 pemikiran dunia yang ada di zaman modern ini. 我们看现在有3个主义，
Pemikiran yang pertama, saudara, 第一呢， mengenai pemikiran toleransi. 宽容主义。 Toleransi ini adalah bagaimana kita punya satu sikap toleransi terhadap orang lain, terhadap segala hal. 宽容主义就是我们会宽容他人，宽容所有的事儿。 Nah, saudara, mungkin kita seringkali mendengar ketika kita berbicara tentang perkawinan. 我们可能常常听，如果我们谈起婚姻来的时候， Ya, jangan pernah mendorong saya untuk bisa menikah seiman. 不要跟兄弟，就是在真耶稣教会的兄弟姐妹结婚。 Bukankah kita harus bertoleransi terhadap semua manusia? 我们不是要向所有的人类就是宽容吗？ Saya punya tubuh saya punya badan saya. Ini adalah milik saya. 我有自己的身体，有自己的想法，是属于我的。 Saya berhak melakukan apapun. Saya berhak menikah dengan siapapun karena semua manusia sama. 我有权利做任何事情，我有权利做。 Ya, ketika mungkin melakukan hubungan suami istri, saudara. 我们那个婚前发生那个性行为， Ya, ini adalah tubuh saya. Ini adalah badan saya. Ini adalah milik saya. 这就是我自己的身体，属于我的。 Artinya ini adalah saya harus bisa melakukannya dengan siapapun terserah saya. Karena ini adalah milik saya. 意味着我可以跟谁发生关系。 Kita harus bertoleransi. 我们应该包容， Kita harus saling menghormati. 互相尊重。 Kalau kamu tidak menghormati saya, 如果你不尊重我， kamu telah melanggar hak asasi manusia. 你就侵犯人权。 Ya, artinya kita ketika dunia modern ini hidup dalam dunia toleransi, saudara. 我们活在这个包容的世界， Hubungan seks, hubungan suami istri, suka sama suka, ya sudah lakukan saja. 性行为就是好像夫妻的关系，就是要做就做。 Saya suka sama dia, saya mau menikah dengan dia, itu adalah jangan sampai membatasi, kita harus bertoleransi. 我喜欢他，我要跟他结婚，不要限制我们的宽容。 Ya, jangan katakan ini benar, ini salah. 不要说这个对，那个错。 Jangan katakan bahwa agama ini benar, agama ini salah. 不要说这个宗教对，那个宗教不对。 Jangan menghakimi, jangan mengkritik. 不要论断别人， Nah, 不要批评。 sampai ujung-ujungnya saudara ya, jangan katakan satu-satunya gereja yang diselamatkan. 到最后还是说，不要说真耶稣教会就是唯一的得救的教会。 Ketika kamu katakan demikian, kamu tidak bertoleransi. 你这样说，你就不宽容。 Ketika kamu tidak bertoleransi, kamu tidak menghormati mereka. 你不宽容，你就不尊重他们。 Ya, saudara, kalau kita lihat di Indonesia, Indonesia ada yang namanya Undang-Undang ITE. 如果我们看在印尼有法律，就是什么法律？ Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang untuk bisa menjaga toleransi antar umat beragama. 这个法律就是要让我们宗教和别的宗教就是互相包容。 Nah, saudara, negara lain tidak ada undang-undang itu. 别的国家没有电子信息这个法律， Tapi Indonesia salah satu negara yang memiliki undang-undang itu. 印尼就是唯一的国家有这个法律。 Nah, pemikiran dunia adalah bagaimana kita bisa bertoleransi antar manusia, antar umat beragama. 世界的思想就是我们人与人之间怎么会包容呢？ Kita harus saling menghormati. 我们应该互相尊重， Kita harus menjaga hak asasi manusia masing-masing. 我们应该要自己照顾自己的权利。 Kalau saya suka sesama jenis, kamu jangan menghakimi saya. 如果我是同性恋，你不用论断我， Kamu harus menghormati saya karena itu adalah pilihan saya. 你应该尊重我，那是我的选择。 Kalau saya mau tidak beragama, kamu jangan menghakimi saya. 如果我没有宗教信仰，你也不要论断我， Karena
kita harus bertoleransi. 因为我们要互相宽容。 Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam sahabat sore ini baik sekali anak-anak muda. 今天在这儿有很多年轻人， Saudara, kalau kita lihat ya, gereja sesungguhnya diserang itu, bagian yang akan diserang oleh si jahat adalah generasi-generasi muda, generasi masa depan gereja. 魔鬼要攻击的就是这些年轻人。 Kedua yang diserang adalah keluarga-keluarga Kristen. 第二就是基督教的家庭， Yang ketiga adalah pemimpin-pemimpin gereja. 第三就是教会的领导。 Kenapa saya katakan demikian, saudara? 为什么我这样说呢？ Kalau generasi muda rusak, saudara, tidak ada masa depan buat gereja. 如果年轻人就坏了，就没有前途了。 Kalau keluarga Kristen rusak, maka sesungguhnya mempengaruhi daripada gereja. 基督教家庭破坏了，就没有教会的前途。 Kalau pemimpinnya jatuh, maka followernya, pengikutnya, jemaatnya pun akan ikut dengan pemimpinnya. 如果领导也跌倒了，就是信徒也会跟着跌倒。 Ketika kita berkata kita perlu mendoakan pernikahan seiman, 如果我们说我们要就是跟从主耶稣教会的信徒结婚， saudara, generasi muda adalah generasi yang selalu berpikir kritis. 年轻人就是他的想法就Ya, dia akan bertanya kenapa? 他会问为什么？ Kenapa harus seperti itu? 为什么要这样做呢？ Saya punya teman banyak sekali 我有很多朋友 dari agama ini, dari suku ini, dari bangsa ini. 从这个宗教，从这个民族， Ya, saya bertoleransi, saya hidup harus saling menghormati antar setiap teman-teman saya yang beraneka ragam. 我宽容，就是我要尊重他们。 Nah, sekarang kenapa saya harus memilih satu suku, satu agama atau satu apa? 为什么现在我要选择就是异性？ Nah, saudaraku yang sayang Tuhan, pemikiran toleransi ini sesungguhnya ada dalam dunia di zaman modern ini. 这些主义就是现在在这个世界上存在的。 Nah, mungkin kita tidak bisa membahas lebih dalam, saudara, tentang ini. 可能我们今天不能更深的了解， Tetapi ini menjadi satu topik yang akan menarik, topik yang bisa kita bawa dalam persekutuan-persekutuan di masing-masing jenjang. 可能以后这个很好的主题，可能以后可以再讲。 Tetapi pada sore hari ini, saudara, kita diingatkan, kita diberitahukan bahwa pemikiran ini sesungguhnya adalah pemikiran di mana arus dunia untuk bisa menghanyutkan pemikiran rohani kita. 这个告诉我们，其实那个世界的思想会让我们灵性的思想就被冲走了。 Ya, kita lihat pemikiran yang kedua. 我们看第二个主义， Pemikiran yang kedua, di mana arus sungai ini untuk bisa menghanyutkan rohani daripada umat Tuhan. 第二个主义也会把我们的灵性思想也会被冲走， Pemikiran yang kedua adalah postmodern, saudara. 就是后现代主义。 Pemikiran ini artinya pikiran setelah zaman modern. 这个意味着就是现代后的主义。 Kebenaran yang kamu sebutkan pada hari ini 你说的真理， itu hanyalah sebuah konsep dalam otak kamu. 只是在你脑中的概念。 Kenapa kamu berpikir demikian? 为什么你会这样想呢？ Kenapa kamu anggap itu benar? 为什么你觉得这样想是对呢？ Karena kamu dibesarkan dalam pemikiran yang seperti itu. 因为你在这种概念中长大。 Contoh misalnya kita orang Kristen. 一个例子就是我们是一个基督教， Kenapa kita harus menikah dalam seiman? 为什么我们要异性？ Ya, karena dari kecil kita ditanamkan konsep yang seperti itu. 因为我们从小就是灌输了这种概念。 Tetapi kalau misalnya dia agama lain,
但是如果他从别的宗教呢， Dia dibesarkan dalam agama lain. 他从别的宗教的环境中长大呢， Maka konsep pemikirannya pun akan berbeda, saudara. 那这种概念就会不同的。 Jadi di dalam dunia ini tidak ada kebenaran yang absolut atau kebenaran yang pasti. 所以在这个世界上没有绝对的 Ya. 的真理。 Kamu anggap itu benar, itu konsep kamu. 你觉得对，那就是你自己的概念， Karena kamu dibesarkan dalam kekristenan. 因为你在基督里长大。 Saya menganggap ini benar, itulah konsep saya karena saya dibesarkan dari agama lain. 我觉得这样对，因为我是在别的宗教长大， Jadi di dalam dunia ini tidak ada kebenaran yang pasti, yang absolut. 所以在这个世界没有绝对的。 Jangan katakan yang benar. 不要说真， Karena kebenaran itu hanyalah pemikiran manusia masing-masing berbeda. 因为每个人的想法是不同的。 Ya, jangan kamu katakan bahwa kamu benar, kita salah. 不要说我是对，你是错， Tidak boleh mengadili orang lain. 不要论断别人。 Tidak, apakah kamu layak mengadili orang lain? 我们有资格论断审判别人吗？ Tidak ada yang layak menghakimi, hanya Tuhan yang berhak mengadili. 在这个世界上没有人资格审判，这是主耶稣而已。 Nah, saudara, pemikiran yang kedua ini adalah pemikiran postmodern ini. 这个第二个就是后现代主义。 Jadi pemikiran postmodern intinya adalah tidak ada kebenaran yang absolut. 后现代主义就是没有绝对的真理， Kebenaran masing-masing itu sesuai dengan konsepnya pemikiran mereka masing-masing. 绝对的真理就是每个人的概念。 Padahal sesungguhnya kebenaran itu ada dalam Alkitab. 其实真理就是在圣经里有的， Ya, tetapi kalau orang menganut pemikiran postmodern, dia sangat sulit untuk bisa menerima kebenaran yang absolut, saudara. 但是后现代主义的人不会接受这个圣经里的真理。 Ya, saudara ya. Kalau kita belajar Alkitab, mungkin kita akan tahu bagaimana batas-batas toleransi antar manusia. 如果我们学习圣经，我们可能知道宽容的限制。 Tetapi pemikiran daripada toleransi dan postmodern ini adalah pemikiran yang sekarang ada di zaman kita tinggal ini. 现在宽容主义和后现代主义在这个世界是他们相信的。 Kalau zaman para rasul, pemikiran gnostik. 过去他们相信的就是 Dianoktis 主义， yang menyerang daripada gereja. 攻击教会。 Lalu juga pemikiran daripada agama Yahudi. 也有雅胡地宗教的主义。 Lalu juga mungkin filsafat. 也还有别的。 Ya. Jadi kalau kita lihat, setiap zaman sesungguhnya ada pemikiran-pemikiran yang menghanyutkan daripada pemikiran rohani. 所以每一个年代都有这样的主义，有把我们有这样的主义。 Nah, kita lihat pemikiran yang ketiga, saudara. 第三个主义， Nah, pemikiran yang ketiga ini, saudara, adalah pemikiran humanis. 就是人道主义。 Humanis ini artinya mengutamakan manusia. 人道主义就是把人放在第一位， Manusia lebih penting daripada Tuhan. 人比神更重要。 Masalah manusia diselesaikan oleh manusia sendiri. 人类的问题他自己解决， Tidak perlu Tuhan. 不需要神。 Orang-orang di sana yang tidak beragama, 没有信仰的人类， mereka bukan jemaat gereja sejati, 他们不是真耶稣教会的信徒， mereka bisa hidup berhasil dan mereka bisa hidup bahagia. 他们会成功，生活得很幸福。 Mereka hidup demi keberhasilan diri sendiri. 他们为成功而活， Mereka hidup untuk diri mereka sendiri. 他们为自己而活着， Mereka hidup demi kebebasan mereka sendiri. 他们为那个自由而活着。
Dan mereka mengejar kehidupan yang mereka suka dan mimpi mereka. 他们追求他们喜欢的生活，追求他们的梦想。 Nah, pemikiran humanis adalah pemikiran yang dimana dia akan fokus kepada umat manusia hidup untuk diri mereka sendiri. 人道主义就是把人放在第一位。 Jangan bilang bahwa percaya Tuhan pasti bahagia, pasti berhasil. 不要说相信神一定会幸福，一定会成功。 Buktinya ada orang yang dia tidak percaya Tuhan, dia bisa berhasil dan dia bahagia. 你们看，有些人没有相信神，但是他们也会幸福，他们也会成功。 Yang penting kita bisa bertoleransi. 主要是我们可以包容， Ya, kita bisa mengasihi. 可以互相爱。 Saudara, humanis ini lebih mengutamakan diri sendiri. 人道主义就是把人放在第一位。 Nah, ada orang mungkin berkata, jangan fokus melayani Tuhan. 有的人说，你不要一直专注服侍神， Jangan terlalu banyak aktivitas di dalam gereja. 在教会不要参与很多活动。 Nah, saudara, pemikiran-pemikiran ini sesungguhnya hadir dalam dunia kita sekarang. 这些思想就是在我们这个世界是存在的。 Mereka sebenarnya tidak peduli yang namanya agama, saudara. 其实他们不关心宗教， Walaupun sebenarnya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. 虽然他们肉体上是好像是Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. 但是他们 Ya, mereka sesungguhnya lebih berfokus untuk bisa mengejar apa yang menjadi kebahagiaan mereka. 其实他们是追求的是他们自己的幸福。 Saudara, pemikiran humanis ini juga hadir dalam kehidupan zaman kita. 人道主义就是在我们生活当中是存在的。 Dan seringkali saudara, iblis pun bisa menggunakan pemikiran-pemikiran yang menjadi satu tren bagi manusia. 魔鬼也常常用这些主义， Kita coba lihat bersama-sama dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang kedua. 我们看以弗所第2章， Efesus pasal 2 ayat yang kedua. 第2章第2节。 Kitab Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kamu hidup di dalamnya. Di dalamnya ini artinya hidup menjadi manusia lama, saudara ya. Manusia yang sebelum percaya Tuhan. 我们在其中行事为人，我们就是救人。 Karena kita mengikuti jalan dunia ini, saudara. 我们随从今世的风俗。 Nah, jalan dunia ini, jalan dunia artinya adalah tren, saudara. 今世的风俗就是趋势， Tren zaman dulu sama tren zaman sekarang berbeda. 过去的趋势跟现在的不一样， Nah, walaupun ada kesamaan-kesamaan, 可能有一些相同的， tetapi tren dunia ini sesungguhnya adalah bagaimana inilah jalan dunia. 但是世界的趋势其实是今世的风俗， Di mana jalan dunia, jalan yang dikuasai oleh roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 世界的道就是被控制，Dan jalan dunia ini, saudara, sesungguhnya adalah jalan di mana penguasa kerajaan angkasa yang menguasainya, yang mengontrolnya. 这个世界的道就是掌权者的首领控制的。 Nah, saudaraku yang terhormat Tuhan, kalau sekarang kita berkata kepada orang-orang, jangan ngecat rambut terlalu glowing. 如果现在我们跟大家说，你不要染你的头发，不是不要太响亮、太亮， Ya, kamu jangan ditato. 你不要tattoo，
Ya, saudara, kalau sekarang tren itu menjadi satu hal yang berbeda dengan zaman dahulu. 现在的趋势跟过去的不一样。 Mungkin dulu ditato itu adalah untuk para budak. 可能以前它都是给那个奴婢的， Ya, untuk para budak, lalu juga barang-barang, ya tanda bahwa itu adalah milik daripada seseorang. 或者给东西，就是意味着那个东西是属于谁的。 Bahkan binatang pun dicap, ditato saudara sebagai tanda itu milik siapa. 甚至动物也是被印了。 Tetapi pada hari ini saudara, itu menjadi sebuah tren bagi dunia ini. 但是现在呢，好像是一种在这个世界上是一种趋势。 Pemain bola ditato. 足球员也是被那个印， Artis, aktor ditato. 那演员也是。 Kenapa saya tidak boleh ditato? 为什么我不可以呢？ Ya saudara ya. Lalu kalau kita lihat baju, tren dunia fashion saudara. 如果我们看那个衣服啊， Itu adalah sebuah tren yang sangat indah, tren yang dimana orang yang kelihatan cantik dan cakep menggunakan baju yang seperti itu. 服装的趋势就是你会很漂亮，如果你穿那样的衣服。 Jadi kalau misalnya saya ke gereja menggunakan baju itu, kenapa saya dipersalahkan? 所以如果我们去教会穿这样的衣服，为什么错怪我呢？ Ya saudara ya. Lalu juga kalau kita lihat bersama-sama, mungkin banyak sekali tren-tren yang ada di dalam dunia ini yang menjadi satu tanda tanya besar. Apakah ini jalan dunia atau ini benar-benar dikehendaki Tuhan? 所以我们看有很多趋势，我们应该自己看看，其实这是世界的还是神的道。 Saudara, mari bersama-sama kita renungkan pada hari ini. 我们思考一下， Pertama adalah mulut naga ini, saudara. 第一是龙口， Mulut naga artinya bagaimana arus air sebesar sungai untuk bisa menghanyutkan kita. 龙口就是很大的河水把我们冲走， Untuk bisa kita mengikuti pemikiran dunia. 跟随这个世界的思想， Tidak kelihatan, 看不见， tetapi sesungguhnya nanti akan nampak daripada perbuatan kita. 但是以后从我们的行为会看得出来。 Walaupun tidak kelihatan bahwa kita punya konsep seperti itu, karena itu ada dalam pemikiran kita. 虽然可能这个概念看不出来，因为在我们的思想里， Tetapi dia akan sangat sulit untuk bisa taat akan firman Tuhan. 但是可能他会会难以遵守神的旨意。 Lalu kita lihat bagaimana tiga pemikiran dunia ini yang hadir, yang bisa membuat kita tanpa sadar iblis menyerang dari belakang. 这三个主义让我们不知不觉，其实魔鬼不知不觉就是攻击我们。 Ya, sehingga ketika tiga pemikiran ini ada dalam pemikiran kita, 这三个主义如果在我们的思想里， kita akan sangat sulit untuk bisa menerima 10 dasar kepercayaan. Kita akan sangat sulit untuk bisa menerima tentang kebenaran yang absolut. 我们很难接受真理，绝对的真理。 Ya, sangat sulit saudara untuk bisa menerima 10 dasar kepercayaan dan kebenaran yang absolut di dalam Alkitab. 真的非常难，就是难以接受真理。 Ya, oleh karena itu bagian yang pertama ini kita bersama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. 我们被那个神道提醒， Walaupun pada hari ini kita tidak bisa membahas lebih dalam tentang tiga pemikiran ini, 虽然我们不能更了解第三个主义， tetapi pemikiran ini akan bisa kita bahas ketika persekutuan dengan konsep dua arah. 但是可能以后我们可以再讲。 Ya, oke. Biarlah segala kemuliaan yang bagi nama Tuhan. 荣耀归耶稣。 Ya, lain kesempatan kita akan membahas
mulut yang kedua dan mulut yang ketiga. 下次我们还要讲第二个口， Apa itu mulut yang kedua, apa itu mulut yang ketiga? 第二个嘴巴，第三个嘴巴是什么？ Dan yang paling penting adalah solusinya, saudara. 最重要就是解决的方法。 Jalan keluar, bagaimana kita menyikapinya supaya kita bisa menang melawan 3 mulut ini, 3 roh najis ini. 出路的方法，所以我们可以安心的 Ya, kalau kita tidak menang, saudara, kita akan kalah dan kita akan binasa. 如果我们不安心，我们就会输给他。 Dan kita bisa lihat korban-korban yang sudah ada yang berjatuhan. 我们看了很多人， Ya, mungkin lain kesempatan kita akan membahas lebih lanjut lagi. 以后我们继续讲。 Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 荣耀归于神，阿门。